Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad, pelajar PIS UUM Johor Bahru, nombor matrik 260001, semester 8, bagi subjek pembangunan organisasi GMGM 3043. Kumpulan kami telah memilih Polis Diraja Malaysia sebagai organisasi yang ingin dilakukan perubahan di setiap organisasi ini adalah penting supaya seiring dengan masa, supaya organisasi ini kekal bersaing dan dapat mencapai matlamat mereka. Kegagalan untuk melakukan perubahan menyebabkan organisasi ini akan tertinggal dan tidak akan dapat mencapai matlamat mereka. Polis Diraja Malaysia kini telah berusia 215 tahun pada tahun 2022. Pada usia yang hampir 215 tahun ini, sememangnya amat wajar Polis Diraja Malaysia PDRM melakukan perubahan-perubahan yang drastik. Polis Diraja Malaysia ini merupakan agensi keselamatan ataupun agensi penguatkuasa yang utama di Malaysia. Organisasi ini bermula dengan struktur pentadbiran bermula dengan Ketua Polis Negara dan dibantu oleh Timbalan Ketua Polis Negara. Di bawahnya terdapat 10 orang pengarah yang berpangkat Komisioner Polis, yang mana pengarah ini terdiri pada Jabatan Pengurusan, Jabatan Logistik, Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan lain-lain lagi. Bagi organisasi ini, ibu pejabat polis, pusat pentadbiran utama mereka ialah di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, dan di bawah struktur ini disambung pula dengan Ibu Pejabat Polis Kontijen. Di setiap negeri terdapat lebih kurang 14 Ibu Pejabat Polis Kontijen di setiap negeri. Kemudian di bawah IPD, di bawah Ibu Pejabat Polis Kontijen terdapat pula Ibu Pejabat Polis Daerah, dan di bawahnya pula disambung pula dengan balai polis kecil, balai polis di seluruh Malaysia lah, yang hampir 837 balai polis di seluruh Malaysia. Keseluruhan ahli dalam organisasi ini sampai 137,000, yang terdiri pada pegawai polis, pegawai rendah polis dan kaki tangan awam. Jadi bagi tugasan ini, perubahan yang ingin dicadangkan, kami akan lebih menumpukan kepada 3 jabatan di dalam PDRM, iaitu Jabatan Pengurusan yang menguruskan pengurusan di dalam organisasi PDRM, Jabatan Logistik dan Teknologi, serta Jabatan Integriti. Kami memilih 3 jabatan ini untuk dilakukan perubahan supaya ianya tiga jabatan ini merupakan tulang belakang yang paling penting di dalam PDRM lah untuk kita buat perubahan. Sebab bagi Jabatan Pengurusan, dia terlibat dengan pengurusan, Jabatan Logistik dia terlibat dengan aset-aset, dan Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard ni lah untuk membuat perubahan dari segi pembangunan modal insan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua rakan-rakan sekelas dan juga madam. Okey, saya 260241 Siti Salwa binti Azman akan membentangkan berkenaan dengan topik diagnosis, di mana kita akan bercerita tentang jenis-jenis diagnosis yang terdapat di dalam proses intervensi, iaitu sebelum tu kita terangkan definisi dulu, iaitu diagnosis ini merupakan satu proses untuk memahami
tentang bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk merancang serta mereka bentuk sesuatu usaha ke arah perubahan. Ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Cumming dan Whaley tahun 1997. Seterusnya adalah pendapat yang diutarakan oleh Sullivan dan McLean tahun 1995. Okey, beliau mengatakan bahawa diagnosis ini ataupun panggilan lainnya adalah penilaian adalah berkaitan dengan proses terhadap pengumpulan dan penilaian maklumat untuk mengenal pasti kelemahan atau kekuatan yang terdapat di dalam sesebuah organisasi. Okey. Okey, 3 peringkat yang terdapat di dalam diagnosis ni, itu pertama sekali adalah di peringkat organisasi, keduanya adalah peringkat kumpulan dan ketiga adalah peringkat individu. Okey, bagi proses intervensi yang ingin kami lakukan di dalam Polis Diraja Malaysia, kita mulakan di peringkat organisasi di mana first step kita adalah di peringkat pusat pentadbiran, itu di Bukit Aman. Seterusnya kita lakukan proses penilaian terhadap kumpulan. Ini peringkat kumpulan ni adalah terhadap 10 jabatan yang disebutkan oleh rakan saya tadi, iaitu jabatan-jabatan yang terdapat di dalam organisasi PDRM, iaitu melibatkan wakil-wakil tertinggi jabatan untuk kita dapatkan maklumat dan juga penilaian. Okey, seterusnya adalah di peringkat individu. Kita takkan lupa untuk individu yang berada di peringkat bawahan, iaitu kaki tangan yang terdiri daripada pegawai APR atau anggota pangkat rendah dan juga pegawai awam yang berada di peringkat ibu pejabat polis daerah dan juga balai-balai. Okey, seterusnya ini adalah bagi mendapatkan maklumat secara menyeluruh supaya ianya adalah melibatkan semua yang ada di organisasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah diagnosis yang kita gunakan terhadap 3 peringkat tadi, iaitu kita menggunakan kaedah kualitatif. Okey, kaedah kualitatif ni adalah dengan menggunakan analisis kandungan. Analisis kandungan ni adalah untuk menganalisis data di mana data tersebut akan dirumus mengikut kategori dan juga terma-terma yang ditentukan melalui perbincangan kumpulan sasaran. Okey, perbincangan kumpulan sasaran ni adalah bagi menentukan bank-bank soalan yang akan disediakan untuk kita lakukan soal selidik terhadap 3 peringkat diagnosis tadi, iaitu peringkat organisasi, kumpulan dan juga peringkat individu. Assalamualaikum dan selamat petang Prof. Nama saya Azrul Hisham bin Ahmad Layas Ahmad, nombor matrik 259786. Di sini saya ingin menyambung untuk persembahan slide bagi topik pembangunan organisasi. Okey, slide saya yang pertama, intervensi perubahan yang dicadangkan. Intervention ini bermaksud set tindakan-tindakan atau acara-acara yang dirancang secara urutan untuk membantu organisasi untuk lebih bertindak secara lebih produktif dan berkesan. Dia juga adalah campur tangan ataupun mencelah untuk memproses penambahbaikan dan perubahan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk kemaskini garis panduan sistem maklumat di bahagian sumber manusia, mengemaskini garis panduan sistem pengurusan komunikasi iaitu ESKDD, kemaskini garis panduan sistem pengambilan sedia ada termasuk melakukan penambahbaikan pengisian modul khusus di pusat latihan, dan yang keempat adalah menambah tempoh masa dalam proses untuk kita merekrut pelatih.
Intervention isu proses manusia adalah satu isu yang melibatkan kepimpinan, komunikasi, penyelesaian masalah berkelompok, politik, konflik dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Kelemahan kepimpinan selalunya membawa kepada sikap tidak puas hati oleh pekerja bawahan yang seringkali menjadi mangsa kerakusan jawatan apabila terdapat pihak-pihak yang lebih mementingkan kepentingan peribadi berbandingkan kepentingan dalam mencapai matlamat dalam organisasi. Antaranya kemaskini garis panduan sistem maklumat sumber manusia dalam modul pengurusan prestasi dan kemaskini garis panduan sistem pengurusan komunikasi. Apa yang dimaksudkan adalah dua isu di atas dengan membuat pembaharuan terhadap sistem penilaian dan yang terdapat di dalam sistem maklumat sumber manusia melalui modul pengurusan prestasi dan juga modul sistem pengurusan komunikasi. Pembaharuan yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan sistem penilaian secara dua hala, memberi peluang terhadap pegawai yang dinilai dan pegawai yang diselia, memberi maklum balas terhadap penilaian yang telah diberikan melalui platform tambahan khasnya untuk pegawai yang dinilai. Penilaian secara sehala kini boleh diperhati tidak lagi relevan dengan keadaan semasa kerana terdapat penyelia dan pegawai yang mengambil kesempatan dengan hanya mementingkan matlamat peribadi tanpa memberikan penilaian yang adil dan saksama, seperti macam ibarat pilih kasih. So aspek transformasi yang berlaku, intervensi isu proses manusia, iaitu terdapat 4, iaitu komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Manakala intervensi isu sumber manusia tergolong dalam kumpulan yang pertama, pengurusan prestasi, iaitu penempatan matlamat selaras dengan strategi organisasi, latihan dan tunjuk ajar. Dan bahagian yang kedua adalah daripada pengurusan kerjaya, iaitu pemantapan. Intervensi isu sumber manusia pula, pengurusan sumber manusia ditakdirkan sebagai program-program serta dasar amalan pengurusan dalam menggunakan tenaga di dalam organisasi, termasuk proses pengambilan pekerja, pembangunan serta latihan selain pengurusan pekerja dan prestasi pekerja, kemerosotan produktiviti yang mengibatkan masalah prestasi kerja yang kian menimbulkan konflik dan duri dalam organisasi tersebut. Intervensi terhadap isu sumber manusia khususnya bahagian pengambilan perlu dirombak dengan mewujudkan skema baru dengan pengisian program di dalam modul yang untuk ditambah baikkan. Intervensi ini adalah satu inisiatif terhadap kes-kes salah laku masalah integriti yang kira menguncing dalam pasukan dengan mengambil pendekatan penambahbaikan modul dan program latihan seawal di peringkat pelatih menjalin proses rekrut. Modul dan program haruslah menekankan konsep dan nilai integriti bagi melahirkan pasukan yang sentiasa mendukung matlamat organisasi tersebut. Tempoh masa menjalani latihan sebelum melakoni sebagai anggota polis juga harus ditambah bagi memastikan segala modul latihan program berkaitan dapat diserap dengan baik dan diterima dengan positif sebelum diaplikasi dalam pasukan kelak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Akan disambung semula oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amriza bin Arifin, nombor matrik 259973 dari PSU MJB. Saya akan menentangkan mengenai halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Terdapat 5 halangan perubahan yang dijangka akan dihadapi, iaitu halangan dalaman dan luaran. Yang pertama, mengubah pemikiran kaki tangan. Yang kedua, memupuk sifat baik dan nilai murni dalam jabatan. Ketiga, meningkatkan prestasi dalam sistem. Yang keempat, penyampaian dan perkhidmatan. Yang kelima adalah teknologi maklumat. Seterusnya, tindakan mengatasi halangan perubahan. Terdapat 4 tindakan yang boleh dilakukan, iaitu yang pertama, mengenal pasti masalah, potensi krisis atau peluang.
Yang kedua, mengenal pasti pertukaran atau perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, implementasi penyelesaian perubahan. Dan yang terakhir, yang keempat, menilai prestasi perubahan. Sekian pada saya. Okey guys, kembali kepada saya untuk sesi kesimpulan terhadap proses intervensi yang boleh kita lakukan di dalam pembangunan organisasi. Okey, iaitu selaras dengan perubahan masa dan zaman, transformasi sentiasa diperlukan termasuk di dalam sistem sebuah organisasi yang berlandaskan pengetahuan sains sosial yang dilakukan secara terancang merangkumi perubahan strategi, struktur dan proses bagi meningkatkan keberkesanan organisasi. Seterusnya, sesebuah organisasi perlu hidup dan berkembang sesuai dengan suasana globalisasi dan persekitaran seperti faktor politik, ekonomi, teknologi dan sosial yang memberi kesan terhadap prestasi sebuah organisasi sekiranya tiada perancangan transformasi dilakukan. Perubahan yang dilakukan secara sistematik dan terancang mampu menjadikan sesebuah organisasi itu mampu berdaya saing di masa hadapan tanpa mengiritasi maupun persekitaran. Okey, itu sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.